Okay, Assalamualaikum dan selamat petang, bertemu kembali dalam live at Suara Merdeka. Petang ni seperti dijanjikan, start semalam saya beritahu hari ni kita ada live istimewa pada pukul 5 petang hari ni, iaitu Baby Step Belajar Beli Saham. Okay, untuk orang yang newbie macam saya ni yang langsung tak tahu apa-apa pasal saham dan tak tahu macam mana nak main saham, macam nak beli saham, nak orang kata menjangkakan untung rugi dia macam mana, nak jual balik saham macam mana. Okey, hari ni ada sesi khas. Kita bersama dengan Cikgu Saham. Okey, di tengah saya ni ada Cikgu Saham ataupun panggil Cikgu Saham lah. Saya panggil Cikgu Saham, dan juga di sebelah hujung sana adalah Cik Izwan, orang yang baru saja berjinak dalam saham. Okey, untuk sesi live kali ini, siapa yang tak tahu pasal saham, ini adalah masa yang paling sesuai untuk dengar apa yang Cikgu Saham akan bebelkan nanti, supaya kita nanti pada esoknya ataupun pada masa akan datang boleh beli saham dan menjana keuntungan. Okey, sebelum kita tanya soalan yang detail-detail lah pasal saham ni kan, sebenarnya kan ada orang persepsi negatif lah pasal saham ni. Beli saham ni nanti ada untung rugi lah dengan halal haram semua. Dia cikgu ulas sikit tak? Okey, Assalamualaikum semua kepada para penonton dan Cik Atir dan Izwan. Okey, bersama anda ialah Cikgu Saham, iaitu salah seorang pakar saham di Malaysia. Yes. Jadi dulu-dulu ni cerita dulu-dulu dulu-dulu perkataan ni, ungkapan ni diungkapkan secara turun-menurun kepada generasi yang baru. Jangan main saham nanti rugi. Betul, jangan main saham nanti rugi, habis duit. Ya betul. Siapa orang kata jangan main saham nanti boleh bankrupt kan? Itu ada jumpa apa mat broker lah ni kan, ada term nama mat broker dulu. Jadi sekarang ni saya rasa dah tak ada lagi lah. Dah tak ada lagi, dan dengan adanya iklan secara besar-besaran, secara digital marketing di media sosial, saya rasa ungkapan mengatakan jangan main saham nanti rugi tu dah semakin kurang lah. Maknanya orang dah mula cerdik lah, orang dah mula memahami saham ni sebenarnya macam mana, dia punya cara dia macam mana, cara beli dan cara jual dia macam mana, dan bagaimana dia orang kata dalam pasaran tu dia bergerak macam mana kan. Okey, kalau cakap pasal baby step, mesti kita nak tahu langkah demi langkah ataupun step by Baby step. tu newbie lah. Baby tu of course lah baby lah, baby step kan. Baby step ni maknanya langkah baby lah kan. Orang baby mula start nak main saham tu start merangkak dulu, start menerak dulu, lepas tu baru merangkak, lepas tu baru berjalan dan akhirnya berlari. Okey. Kalau sebut pasal baby step ni kan, macam saya sendiri, saya memang tak tahu macam mana nak mulakan saham. Kosong lah, blank. Kosong tak tahu apa lah. Tak tahu apa. Okey, lepas tu macam mana kita nak mula kan? Okey, bagaimana nak mula? Pertama kali jumpa Cikgu Saham lah. Berkenalan kan? Berkenalan ni kan. Berkenalan. Dah berkenalan dengan Cikgu Saham. Memandangkan saya ni telah menceburkan diri dalam pasaran saham selama 25 tahun. Atir umur apa? 25? Saya 30. Nah, ini Izwan? Saya 26. 26. Maknanya masa saya dah 25 ni, dia baru 2 tahun baru pakai pampers lah Izwan. Macam tu ibaratnya. Jadi dah jumpa dengan Cikgu Saham, tanya. Tetapi dalam situasi COVID ni kan, jadi dan situasi di mana newbie ni, dia nak belajar saham tu, dia belajar saham tetapi lambat sikit faham kan. Jadi saya nasihatkan supaya nombor satu sebagai newbie tadi buka akaun CDS dulu. Apa tu akaun CDS tu? CDS tu maknanya contohnya kita nak simpan duit dalam bank, kita mesti buka akaun dia, savings ataupun current lah. Jadi saham pun dia ada akaun dia juga. Jadi apabila kita buka akaun CDS tu, baru the next step apa? Macam tu. Jadi kalau kita tak ada akaun CDS tu, nak bercerita pun nanti orang tak faham kan? Betul. Sebab apabila kita buka akaun CDS dan kita buka online trading, kita buka online trading, kita daftar, kita boleh tengok harga saham tu. Apabila kita tengok setiap hari, lama-lama kita tahu. Okey. Jadi dekat mana kita nak buka akaun CDS? Okey, nak buka akaun CDS tu kita boleh pergi ke website Bursa Malaysia lah. Bursa Malaysia ada website, ataupun kita mana kita tinggal. Izwan Atir. Okey, Atir tinggal di mana? Nampak tak investment bank?
investment bank. Saya tak nampak lagi kosong masa ada investment bank ni. Mana cari. Jadi di situlah investment bank. Bukan bank biasa. Dia mesti bank pelaburan investment tu kita boleh buka CDS ataupun kita buka secara online lah. Ataupun PM Cikgu Saham lah. Senang penonton anda boleh pergi ke page Cikgu Saham Fans. Okey, buka ke Facebook Cikgu Saham Fans. Ya, betul. PM kat situ. PM. Saya sedia menjawab. Sebab yang jawab tu bukan admin. Cikgu Saham sendiri yang jawab. Okey, habis kalau beribu dia standby lah. Cikgu nak tanya nak jawab. Saya biasa. Sebab orang lebih orang lebih sesuai kan bercakap dengan Cikgu Saham kan. Okey, step yang kedua pula bila dah buka akaun CDS ni, apa yang akan Okey. Sebenarnya apabila kita buka akaun CDS, kita dah ada reminder dah. Okey. Reminder ataupun dealer. Jadi sebenarnya saya sendiri seorang reminder. Okey. Jadi bertanyalah kepada reminder tu apa yang kita nak buat, bagaimana. So maknanya kita dah buka akaun CDS tu. Ya. Lepas tu ada reminder. Ya, betul, akan diberi. Tetapi kita boleh tak nak reminder lah. Kalau kita tak nak menggunakan reminder boleh. Tetapi sebagai orang baru, Izzuan ada reminder? Tak ada, saya sendirilah. Sendiri. So macam mana sendiri nak beli saham? Saya tekan je lah buy. Itulah masalah dia. Tapi isu dia memang banyak langgar tembok lah kan. Of course lah. So sebaik-baiknya ambil seorang reminder, kita lantik dia. Dan kita tanya apa-apa yang kita nak tahu, kita tanya reminder. Dan saya salah seorang reminder lah di syarikat broker saham di Malaysia. Bayar tak reminder ni? Tak ada, dia charge commission lah. Itu standard lah. Itu standard lah. So maknanya bila nak buka akaun CDS ni berbayar tak akaun ni? RM10. RM10. Okey, RM10 boleh buat secara online lah benda tu. Lepas tu kita daftar online lah. Online ni kita dapat minimum charge lah yang brokerage yang minimal lah. Antara RM8 hingga RM12 macam tu. So maknanya start buka akaun CDS ni dah terus boleh beli saham Boleh. Tetapi kita kena masukkan duit dalam akaun tersebut. Okey. So maknanya duit beli saham tu akan ditolak daripada dalam akaun CDS tu lah. Account trading. Ya, betul. Okay. Alright. So lepas buka akaun CDS, lepas tu dah jumpa reminder. Okey, lepas tu apa yang reminder akan nasihatkan kepada newbie macam saya ni lah? Ilmu lah, kena ada ilmu. Kena ada ilmu dan kita kena familiar kan, kita kena mahir kan, baca carta, ada kerja sikit lah. Ada kerja buat buat kajian sikit lah kan. Baca carta ni yang lemah sikit ni sebab yelah orang macam saya ni dalam macam kelas saham banyak kan. Kelas saham di luar sana banyak. Yang percuma pun ada, yang berbayar pun ada lah. Jadi terpulang kepada siapa-siapa. Cuma macam saya dalam situasi sekarang, saya lebih orang kata tanya saya sendiri. Tanya dengan reminder anda sendiri macam mana kan. Sebab setiap reminder sebenarnya dia telah dilengkapi dengan ilmu-ilmu macam mana nak baca carta, macam itulah. Macam mana nak buat jangkaan, nak baca Ya, betul. Sebenarnya pada pendapat saya, reminder tu sendiri dia dah ada ilmu kan. Jadi contoh Izzuan datang tanya Cikgu Saham lah. Tanyalah kan macam mana. Tak payah orang kata nak pergi kelas kan. Reminder dah ada ilmu. Dia dah ada ilmu dah. So tanya saham. Ya, betul. Ya, betul. Okey, sekali buka akaun CDS, lepas tu anda akan jumpa dengan reminder dan akan direkomend lah reminder mana yang boleh yang kita kenal atau yang kita familiar. Setengah tempat macam dulu saya bila walk in pelanggan kan, dia pergi kaunter, jadi kaunter tu staff tu akan beri senarai, jadi walk in pelanggan tu akan pilih yang mana-mana lah reminder yang dia nak kan. Sebab reminder dia ada Chinese, dia ada Malay kan. Tapi kalau kita pilih dalam senarai tu mungkin kita tak kenal lah, tapi bila kita jumpa dengan Cikgu Saham hari ni, sekarang ni kita dah kenal siapa Cikgu Saham lah. So inilah reminder yang kita boleh pilih bila kita buka akaun CDS. So dah nampak dah. Dalam Malaysia ada 5,000 lah lebih kurang reminder di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Termasuk cikgu lah. Ya, betul. Okay, alright, nak tanya Izzuan, sebagai orang yang dah memulakan saham ataupun mula membeli saham, jadi apa kesukaran ataupun orang kata sebagai newbie dia nak klik mana satu ni, nak buka satu apa benda nak kena buat ni bila dah ada akaun CDS ni? Okay, Cik Izzuan. Okay, baik. Terima kasih kepada Suara Merdeka yang pertama sekali lah.
saya tambah sikit macam apa yang Cikgu Saham katakan tadi. Kita dah buka akaun dan sebagainya, kita boleh beli terus. Macam soalan yang ditanya tadi kan. Tapi ada beberapa akaun online juga yang mudah digunakan untuk pemula macam saya kan, kata newbie. Mudah, ada sebahagian yang mudah digunakan, ada sebahagian tu yang mungkin nampak sedikit macam perlukan expertise untuk menggunakan dia kan. Tapi saya benar-benar baik sebab yang introduce itu kawan saya sendiri. Which is dia introduce saya dengan satu platform yang senang lah nak faham. So kita tahu kat situ dah ada button buy, dah ada button sell. Tapi yang paling challenging dia bila nak buy tu, dia ada bermain dengan diri sendiri. Yang itu saya rasa saya ulas sekejap lagi lah kot. Dengan soalan yang lain sebab saya menjawab dengan konteks soalan. Okey, kita nak tengok pasal kalau tengok pada saham ni macam platform saham ada sebenarnya ni. Kalau macam dekat Malaysia ni apa yang paling popular platform? Oh, yang tu saya tak boleh beritahu Oh, lah. Okay, Nanti bos dia kan, bos apa ni, Cikgu Saham recommend. Mungkin kita akan ada satu sesi khas nanti Cikgu lepas ni kan. Boleh. Alright. Boleh. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, untuk para penonton sekalian, okey, ada hadiah misteri sepanjang live ni berlangsung dan hadiah itu boleh dah dituntut apabila live ni tamat di pejabat ataupun di studio Suara Merdeka itu sendiri. Okey, apa yang anda kena buat, hadiah ni adalah untuk penonton-penonton yang bertuah. Okey, penonton yang bertuah ni apa yang anda kena buat adalah share dan like Facebook Suara Merdeka dan sharekan live baby step beli saham ni, okey, bersama dengan Cikgu Saham. Alright. Okey, kita nak tengok kepada masalah yang selalu dihadapi oleh newbies ni kan. Masalah-masalahnya macam kadang-kadang saya pun tak tahu masalah saya bila nak join saham ni kan. Jadi macam cikgu biasa dah berhadapan dengan ramai orang. Jadi apa biasanya masalah yang diorang hadapi ni untuk? Aku nak tanya Izwan dulu. Okey, Izwan mungkin boleh jawab dulu apa masalah pertama. Okey, sebenarnya tak start macam mana ke apa kan. Okey, jawapan ni dia connecting tu tadi kan, saya sambung tu kan. Okey, which is pada saya lah, masalah yang pertama sekali pada newbie adalah emosi lah. Emosi sangat. Sebab dan saya rasa Cikgu Saham pun selalu bombard kita orang jaga emosi dan sebagainya kan. So saya rasa kesalahan yang utama sekali untuk newbie adalah emosi. In fact, saya dulu masa mula pun saya pun pernah hadapi satu orang kata kita laga tembok kan. Macam mana dulu? Rasa bersalah ke apa? Kita rasa bukan rasa bersalah. Okey. Emosi tu datang bila kita rasa macam okey, katalah dalam macam saya buat sendiri, jadi tak ada reminder dan sebagainya. Saya nampak kat situ ada butang buy, butang sell kan. Lepas tu dia ada rajah yang mana kita nampak ada counter mana yang naik. So ada dalam saham ni ada dia panggil counter. Okey, so maknanya tanggapan pertama ataupun first perception adalah tengok counter mana yang naik. Masalahnya ada sekali tu Izwan dia PM saya lah, dia PM Cikgu Saham. Maknanya macam ni tau, dia beli saham tu, saham tu macam jatuh. Okay. Jatuh, jadi dia tanya cikgu macam mana ni saham ni dah jatuh, boleh tunggu lagi. Itulah emosi dia lah. Maknanya risau dia lah, betul risau. Dia nampak dah susut dah, mungkin dah ada orang kata kerugian atas kertas kan. Mungkin dah ada rugi lah, mungkin 5% ke 3% dah ada. Jadi dia dah nampak kerugian atas kertas, dia dah start, dah mula emosi. Betul. Itu panik. Saya tambah sikit, mungkin itu panik dari segi kejatuhan tu. Tapi emosi salah satu lagi adalah emosi untuk kita kejar something yang kita rasa macam nak naik, macam naik. Sebab kadang-kadang ada sebahagian counter, macam saya cakap tadi, ada sebahagian counter yang kita nampak volume ataupun pembelinya ramai. Jadi kenaikan dia tu macam tiba-tiba naik terlalu mendadak. Jadi kita rasa macam okey, kalau masuk kalau celup sekejap boleh go ni. Kita rasa macam tu kan. Tapi di situ emosi kita bermain dengan emosi. Mungkin di situ kita akan lupakan plan kita. Apa yang kita rancang, apa yang cikgu cakap pun kita dah lupa dah kadang-kadang. Selalunya macam tu. Betul, nak kena bijak dalam menjaga lah prediction. Okey. Itu memang rasa risau lah. Jadi nasihat cikgu? Untuk newbie okey, itulah dia macam ni tau. Sebab newbie macam saya kata kan, saya dah 25 tahun kan, dia baru lahir kan. Jadi sebagai newbie ni dia kena dengar apa yang orang yang dah berpengalaman cakap. Masalah newbie, dia susah nak mendengar kata. Saya cakap dia susah nak dengar kata. Kan? Dia nak against tau. Dia nak against, sama ada dia nak against tu dia nak cuba-cuba ke dia itulah.
Ya, bahkan soalan ni pun yang macam tak percaya kan. Kerana tak percaya dekat Remizer kan. Tu jadi satu masalah juga tu. Dia bukan pasal tak percaya, tapi kita kena tengok orang tu kan. Sebab ada juga Remizer yang dia baru lagi kan, setahun jagung. Tapi kita kena tengok, macam saya kata kan, pergi dekat page Cikgu Saham, tengok apa yang dia cakap kan, apa yang ada dapat something kan. Jadi macam mana kita nilaikan seseorang tenaga pengajar atau speaker tu, kita nilaikan dia sama ada apa yang dia cakap tu kita boleh pakai tak. Sekiranya kita boleh gunakan, jadi kita ikut dia. Dan kalau kita nak memilih seseorang untuk bimbing kita, make sure kita dapatkan bimbingan dia selama 2 tahun. Kita jangan tukar-tukar orang. Sekejap belajar dengan Cikgu Saham, dengan kata Cikgu Saham, sekejap bulan depan dia dengar cakap orang ni tak boleh. Betul itu. Newbie, dia suka newbie ni, dia cakap apa? Lagi ramai kita belajar, lagi power, lagi kan? Tapi sebenarnya salah. Dia kena satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Tapi kadang macam saya sini ada kalau saya buka akaun CDS ni dan saya mula nak mengenali saham, dan memang boleh faham lah kenapa dia orang ni cari ramai sangat orang untuk belajar kan. Kadang sebab ni takut takut rugi saja, takut ni dia punya alasan tu, dia punya alasan setiap orang ada ilmu kan, dia akan ambil sikit-sikit tetapi dia tak tahu orang yang dah lama tu dah ada satu formula, ada satu resepi yang dia dah buat something. Dia dah buat tu. Jadi yang newbie ni dia ambil sikit-sikit dia nak cantumkan, padahal dia newbie, dia tak boleh. Tak boleh macam tu. Dia nak cantumkan jadi satu benda tak boleh. Sebab orang lama dia ada satu formula dia. So ikut saja. Dalam masa 2 tahun mesti boleh punya. Dalam masa 2 tahun mesti boleh ni. Yang penting kena konsisten 2 tahun. Betul. Kalau lepas 2 tahun dia tak berjaya, baru dia boleh cari orang lain. Okey, ingat first step dia. Okey, buka akaun CDS, boleh layari laman web Bursa Malaysia buka akaun. Dan kedua, cari investment bank dekat kawasan tempat kita tinggal, atau tempat kita kerja. Kita jumpa bank, pastikan bank yang kita jumpa tu adalah investment bank. Dia tak sama dengan bank biasa. Ya betul. Dan mintalah khidmat Remizer ataupun dealer. Okey, boleh dapatkan nasihat Remizer ataupun dealer dekat mana akaun apa yang boleh, dekat mana bank investment atau wakil investment lah. Remizer tu macam wakil ejen lah. Okey, so untuk kita terus. Okey. Sebelum tu kita nak pergi dekat investment bank, nak buat apa sebenarnya? Cakap nak buka akaun CDS lah untuk saham. Okey, akaun CDS untuk saham. Ni kita buka akaun dengan bursa dulu. Lepas tu kita bawa pergi ke investment bank untuk buka akaun pula, akaun saham pula. Dah ada borang dia lah, dah ada borang dah. Isi di situ lah. Tapi sekarang ni dah ada online pun dah ada dah. Maknanya tak perlu pergi ke betul. bank sendiri lah. Tapi kena carilah mana yang paling dekat Ya. Ada signifikan ke kena pergi bank ni, bank-bank tertentu ke semua sama je sebenarnya? Pada saya saya tengok seseorang ejen tu lah, Remizer tu. Dia ada recommendation bank-bank mana nak pergi. Kalau kita nak minta recommendation pun boleh juga. Okey. Maknanya tak kisahlah mana-mana bank. Betul. Yang paling penting trading tu nak buat melalui akaun tu lah kan. Betul. Dan kita boleh key in gunakan handphone sajalah. Okey, yang menarik boleh guna handphone saja. Okey. Tu kejap lagi kita nak tanya. Okey, dan lepas tu bila dah buka akaun bank, okey dah ada akaun investment bank. Lepas apa dia nak buat? Dah repeat lah. Dia ikut lah. Pasal saham. Ni confused. Tadilah tanya dengan Remizer tu lah. Tanya Remizer tu. Belajar kan, belajar baca carta semua tu. Alright. Dan belajar tu jangan orang kata nak cepat-cepat pandai kan. Betul. Nak cepat-cepat pandai, nak kalang-kabut kan. Jangan lah. Tak boleh nak kalang-kabut. Ingat ni pun namanya pun baby step. Sebab saham ni ada sampai bila-bila. Betul. Sampai bila-bila ada. Kalau kita terlepas peluang hari ni, besok ada. Esok ada lagi. Ya, betul. Tengah malam pun petang lagi lagi. Ya, sebab kita nak buat aktiviti saham ni sebagai kehidupan seharian kan. Kita tak nak kita sakit kepala lah. Main saham ni kan, kita sakit kepala, kita start tak nak. So kita buat orang kata relax, santai, sambil-sambil kan. Macam tu. Okey, first kali buka akaun CDS, lepas tu pergilah investment bank untuk teruskan buka akaun bank pula. Lepas tu dekat bank situ lah, bank situ juga. Ya. Lepas tu kita ambil Remizer lah. Ambil Remizer. Dan kita tanya dia macam mana. Tanya Remizer macam mana nak
buat trading saham kan. Ya. Beli dan jual saham. Betul. Dia Macam mana nak masukkan duit dalam akaun tu. Yes, macam mana masukkan duit dalam account. Macam mana nak key in order. Key in order. Okay, banyak teknologi tu. IT kan, IT. Sebab ada orang yang dia dah berumur. Satu lagi, kalau yang tak tahu IT ni kan, tak tahu nak online trading kan, nak beli jual secara ni, dia boleh just telefon reminder lah. So reminder akan key in kan. Oh, okey. Apa benda dia nak kena key in tu? Beli dan jual lah. Macam beli dan jual lah. saham apa kan, jenis saham, nama saham tu, harga dia berapa banyak. Okey, setakat ni kan, boleh buat sendiri tak benda tu? Kalau ikutkan benda tu boleh buat sendiri. Boleh Tapi buat sendiri, macam Atis cakap tadi kan, okay, kita dah buka akaun CDS. Lepas tu apa? Boleh je trade. Tapi kalau trade sendiri, kita tak ada ilmu kan. Tak ada ilmu. Jadi sebab tu kita perlukan Pemilihan advisor. saham tu, sebab saham ni dia ada lebih kurang 1,000 saham syarikat Counter, tersenarai. okay. Tersenarai. Jadi itulah masalahnya, nak pilih yang mana. Pilih yang mana? Sebab kita nak beli saham tu, saham yang bila kita beli naik. Tak semestinya kita beli terus tu naik kan. Beli terus jatuh ada. Betul. Izwan ada mengalami kan? Banyak kali lah biasanya. Dan biasanya kalau even kadang-kadang counter yang nak naik tu pun, bila kita beli dia akan jatuh dulu pun kadang-kadang. Betul. Tapi kalau kita panik situ, tu, betul dekat situ yang ada emosi tu. So kalau macam Izwan dia tak ada reminder ke siapa-siapa, itu yang emosi dia betul. nak pada siapa kan. Kalau dia tanya reminder, mungkin reminder tu kata Cik Izwan bolehlah tunggu sekejap kan. Ini biasalah sentimen tak bagus. Macam tu. Benda ni berlaku dalam masa 24 jam kan. Okey. Dia bergerak dalam masa 24 jam. Tapi 9 hingga ni lah office hour. Dia office hour saja. Ya, betul. So balik kalau nak tahu dia okey tak okey, tunggu besok lah macam tu. Oh, okey. Pasal saham pada 8 jam je pukul 9.5. Okey. Alright. Buka akaun CDS, lepas tu pergi ke investment bank, lepas tu pergi ke investment bank dulu. Buka CDS kat situ. Pergi investment bank dulu, baru buka akaun CDS, lepas tu cari reminder. Okey, lepas tu belajarlah dengan reminder tu, cara baca carta apa semua macam ni. Lepas tu belajarlah. Kita boleh Google kan, internet banyak dah, ilmu saham ni banyak internet. Tapi kadang kita perlukan beli. Betul. Ataupun permulaan belilah buku cikgu saham. Okey, ada buku cikgu tu. Okey, itu mungkin. Alright, kita pergi ke next step. Orang nak tanya ni kan, macam mana penilaian untung rugi saham ni dibuat? Nak tahu kita beli saham ni untung ke macam mana, rugi macam mana? Macam mana soalan ni? Rugi tu biasa merah lah. Rugi biasa merah lah. Maknanya kalau contoh kita beli harga RM1 kan. Kita beli saham ni harga RM1, besoknya jadi 90 sen. Rugilah tu. Itu kalau kita belum jual, dia belum rugi lagi. Belum. Kalau kita dah jual, itu rugi. Ya, betul. Tapi biasanya kalau macam dah okey, daripada RM1, kita beli share ni RM1, besok jatuh 90 sen. Lusa, betul. Ada lagi. Itu yang tadi Izwan sentuh. Emosi tu. Emosi. So kalau jadi macam tu, biasanya apa nasihat cikgu saham? Biar dulu ke atau cuba cari yang lain pula? Sebab itu kita kena tahu baca carta saham. Kita kena tahu. Sebab apa? Kadang-kadang saham ni macam saya kata kan, dia jatuh disebabkan apa? Dia jatuh mungkin disebabkan sentimen. Kan? Macam masa PRU yang lepas kan, harga saham jatuh kan, tu sentimen. Habislah orang yang beli saham tu. Tapi kalau kita tunggu, sekarang dah naik dah. Sekarang dah naik dah. Padahal masa rugi tu jangan terus jual kan. Yalah. Tengok dulu macam mana. Okey, tapi nak buat jangkaan unjuran tu, tu kena nak tahu juga kan, dah tunggu sampai sebulan ataupun dah tunggu sampai 2-3 tahun tak naik pun kan. Ada saham yang lepas 2 tahun naik. Ada saham-saham macam glove kan. Selepas 2 tahun baru. Itu yang ada emosi tu, sanggup ke. Tapi kita kena ingat kita nak melabur ke berdagang saham. Kalau berdagang saham tu dia lebih kepada jangka masa singkat. Kalau melabur saham tu dia jangka masa lama. Okay, konsep kita apa kan? Apa yang kita nak dalam saham ni? Okey, itu dah bila dah apa ni, kalau kita itu ialah untung rugi kan, untung rugi saham dan kita jangka dia untung atau rugi. Satu lagi, kalau kita nak mulakan dalam saham ni, make sure yang duit tu duit yang kita tak ada apa-apa nak buat. Okey, menarik dia saya kan. Ni sekarang adalah musim
orang keluarkan duit dari iSinar. iSinar. Okey. iSinar. Okey, iSinar ni yes, orang akan keluarkan duit sebab apa? Sebab memerlukan tunai dalam masa yang terdesak ni kan. Kadang mungkin orang tu tak ada masalah, tapi at the end of the day tak tahu apa akan jadi pada dia. Dia memerlukan duit cash, dia keluarkan iSinar tu. Dan dalam masa yang sama, sementara tak ada guna duit tu, boleh guna untuk beli saham juga kan? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Sebab duit tu kita perlu kan nak guna. Tak boleh lah. iSinar tu dia keluar untuk keperluan kan. Untuk keperluan tak boleh. Duit yang betul-betul let's say duit simpanan kita. Betul. Maknanya yang bukan kecemasan lah saya cakap. Sebab macam saya katakan tadi kan, ada saham-saham yang lepas 2 tahun naik. Lambat dah sangkut. Dah habis. Kan situ emosi dah kacau lah. Dah habis RM10, lepas tu katakanlah duit simpanan tu RM10 dah habis RM10, lepas tu dah tak tahu nak guna duit mana kan. Betul. Okey, alright. Okey, harga saham paling rendah berapa harga dia? Kalau kita nak start beli tu. Paling rendah dia 5 sen ada, dia 5 sen 10 sen ada. 5 sen 10 sen pun ada sebenarnya. Ya, betul. Tapi sama ada saham yang macam tu berpotensi ke tidak. Kalau dia ada juga yang tak berpotensi, dia nak syarikat yang rugi, nak dinassenaraikan, macam tu. 1.5 sen pun ada kadang-kadang. 1.5 sen pun ada. 1.5 sen. 1.5 sen. Jadi saham macam tu biasanya mungkin ada persepsi berbaloi atau tak berbaloi. Itulah kita kena tahulah sama ada saham tu berbaloi ke tidak dengan kita buat kajian tu lah. Kita kena baca, kita kena tahu. Saham ni banyak jenis. Saham ni dia banyak jenis kan. Macam Warren tu dia ada tarikh tempoh luput dia ada 5 tahun, ada 10 tahun. Jadi apabila saham tu dia dah hampir tarikh luput, dia tinggal 1 sen. Jadi kita tak boleh katalah berbaloi kita nak beli 1 sen sebab murah, tak boleh. Jadi kita kena tahu. Jadi satu tu yang penting, lepas kita buka akaun tu kita kena dapatkan ilmu. Jangan dapat CDS terus beli saham, tak boleh lah. Kalau kita nasib baik kita beli untung. Betul. Sekali sajalah. Tapi 2-3 kali kita rugi. Jaranglah nasib baik tu laku. Dan kalau kita tak ada ilmu, itu kira macam dah perjudian tu kan. Kita tikam-tikam. Itu dah perjudian dah. Ingat tu. So yang penting saham kena ada ilmu, jangan pakai nasib. Ini bukan tilik nasib kan. Okey, kalau kita tengok ada harga saham ni kan, ada yang paling murah dan ada yang paling mahal. Sebenarnya harga ni mainkan peranan. Harga paling murah ni tak semestinya, kalau macam kita beli barang kan, harga barang ni murah ni actually tak bagus barang ni. Kalau mahal orang ni okey ni kan. Dia saham macam mana? Saham ni sebenarnya ada orang dia suka beli yang mahal-mahal. Itu terpulang. Macam saya pernah tanya dengan saya punya followers lah kan, anda semua, you all semua suka saham yang macam mana kan, harga 10 sen ke, 20 sen ke, 30 sen ke, tak kisah mana-mana. Maknanya harga tu tak kisahlah benda-benda. Tak kisah. Tapi mesti berpotensi lah. So macam mana nak tahu berpotensi tak berpotensi tu, kena baca, buat kajian. Buat kajian dia betul. Kita baca lah. Buat kajian. Ni company apa ni lah. Ya betul. Syarikat dia betul. Syarikat dia rugi ke, untung ke, ada pembayaran dividen ke. Siapa yang terkait dengan syarikat tu. Siapa pun kadang-kadang saya rasa mainkan peranan juga. Macam Cikgu Sam kata ni, masa PRU kan, mungkin ada sebahagian syarikat yang terkait dengan mana-mana individu mungkin. Sebab tu dia ada bagi impact. Info menarik kat tu. So maknanya yang paling penting bila dah nak tengok saham tu macam menarik je, buat kajian dulu kan. Harga saham paling mahal berapa cikgu? Berapa Izwan? Saya rasa Nestle 144 rasanya last time. Betul. RM144 seunit. Seunit. Okey, RM144 seunit. Bala tak nak beli tu sebenarnya. Dia terpulang kepada ni. Betul. Kalau marhain memang tak digalakkan. Terpulang. Ada juga orang beli sebab apa? Nestle kan dia bagi dividen kan. Ada juga yang beli. Matlamat kita apa? Betul. Tapi macam personally saya suka kita cakap penny stock lah. Saham-saham penny stock lah yang harga dia murah lah. Okey, kalau kita tengok macam saham dekat Malaysia ni kan, syarikat ni senaraikan tu adalah syarikat dalam Malaysia atau syarikat global? Dalam Malaysia. Dalam Malaysia lah. So, ada peluang ke untuk meneroka pasaran saham global ni? Macam mana soalan? Maksudnya orang biasa macam saya ni kan, macam kita ni, boleh tak cuba membeli saham? Boleh, tetapi pada pendapat saya saham di Bursa Malaysia, di Malaysia pun banyak kan, sampai orang kata tak cukup duit nak beli kan. Betul. Tak cukup duit, yang tu naik, yang ni naik. Macam hari ni kan, saya tengok kan banyaklah follower saya PM kan, untung ni kan, saham yang Malaysia sendiri
Tak cukup duit. Tak cukup tangan lah. Tak ada duit nak belilah. Tak cukup. Okey. Lagi macam orang kita kurang. Malaysia lah, jangan ke apa. Sebab sana Malaysia lain dulu, kan, kita kena baca global punya news lagi kan. So macam belilah berangan buatan Malaysia kan. Modal pun tak berapa banyak pun. Modal juga. tak banyak. Alright. Itulah. Okey, itu tadi dah sentuh part jual beli saham, harga paling mahal, harga paling murah, keuntungan dia macam mana, kerugian macam mana. Okey, macam mana ada istilah penipuan dalam, ada tak? Cuma beritahu ada pengalaman ke? Dalam urus niaga saham, Dalam yang urus tu niaga adalah, saham. tapi saya rasa itu lain punya ni lah kan. Manipulasi Manipulasi harga saham. manipulasi harga saham. Ya, spekulasi yang tu lah. Okey, jadi cakap macam dalam kalangan pembeli sendiri kan, ada ke dia orang rasa macam tertipu ke? Ada reminder Saya rasa ada orang yang cuba menipu? Yang itu ada, saya rasa yang itu adalah kalau nak tahu macam penipuan tu, saya rasa di website Suruhanjaya Securities lah. Di mana pemegang lesen berdaftar tu dikenakan tindakan kan. Yang tu ada. Okey, tu siapa? Maknanya reminder tu lah dia. Betul. Contohnya pelanggan tu macam itulah, kita online kan. Pelanggan tu kena buka akaun atas nama dia. Dia jangan lepas tu nak masukkan duit tu, jangan bagi reminder tu duit lah. Kan? Okey, jangan bagi reminder duit. Jangan bagi reminder tu duit. Okey. Jangan bagi reminder duit, masuk ke dalam akaun tu terus. Ya, Dalam betul. akaun tu, dia nak buat trading, nak beli benda, nak beli saham, dia ambil dari akaun tu saja. Ya, sebab online kita nampak semua, kita punya history kan, beli apa, jual apa, duit tu berapa ada. Okey, kita pun dah hampir setengah jam. Alright, ada tak soalan-soalan daripada netizen tentang jual beli saham? Banyak ni. Ni semua kelab peminat cikgu saham ni kan. Alright. Ada soalan apa? Ada soalan lain tak? Sebagai seorang newbie lah, nak tanya soalan ke? Okey, nampaknya netizen ni semua berpuas hati, penerangan yang jelas dan senang faham. Akan tersisi bagi cikgu saham datang. So besok kena buka akaun lah. So besok hari ni tak boleh dah tak sempat besok lah. Okey, besok boleh pergi ke bank investment, carilah bank investment yang terdekat. Lepas tu buka akaun. Nak tanya tu PM lah Cikgu Saham terus Okey, nak tanya boleh PM Cikgu Saham terus dekat Facebook Cikgu Saham page Cikgu Saham Fans. Cikgu Saham Fans. Okey, cari itu tak kat atas tu Cikgu Saham Fans. Lepas tu bolehlah contact, tanyalah macam mana nak membuat pembelian saham lepas tu kan. Alright. Sebelum kita mengakhiri kita punya sesi live pada hari ni, okey, untuk pengetahuan penonton Suara Merdeka, okey, kita akan adakan satu sesi kelas khas bersama dengan Cikgu Saham. Kita cuma limitkan tempatnya hanya untuk 1,000 orang pertama saja. Bila kita akan buat dan bila masanya kita akan buat, follow lah Facebook Suara Merdeka, dan saya akan maklumkan dalam Facebook dan juga Twitter dan juga apa saja platform media sosial di dalam Suara Merdeka. Boleh tengok dekat skrin dekat bawah tu. Dekat bawah tu ada list, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram. Tengok dekat dalam Facebook, tunggu dekat dalam tu ada apa-apa pengumuman, saya akan bagi tahu, dan kita akan buka satu sesi kelas khas saham bersama dengan Cikgu Saham, okey, secara online. Dan berapa bayaran dia Cikgu Saham? Saya ni terpulang kepada Suara Merdeka Okay, lah. alright. Okey, kita akan Kalau ikut saya ni ribu-ribu lah saya ketuk. Okey. Tapi untuk istimewa untuk kali pertama kelas saham bersama dengan Suara Merdeka ni, bersama Cikgu Saham, hanya RM50 saja untuk 1,000 orang pertama. Okey, 1,000 orang pertama RM50 saja. Okey, ini adalah promosi terhad, RM50 saja. Anda boleh buat, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat bayaran. Kita boleh sebenarnya Atir, saya Cikgu Saham kan boleh bagi percuma ni kan. Sebab saya pernah juga pergi ke ILIM kan. Saya tak ambil pembayaran. Tak claim lah. Tapi RM50 tu komitmen kita bersungguh-sungguh kan. Itu RM50 tu adalah tanda komitmen kita. Kalau bagi kita hargai. Yes, kalau bagi gibaran percuma dia seorang tak hargai kan. Cikgu Saham pernah bercakap kan. Bercakap masuk sini keluar sini kan, penat kan. Okey, RM50 untuk 1,000 penonton pertama dalam kelas saham online bersama Suara Merdeka bersama Cikgu Saham yang akan saya organise nanti, dan saya akan maklumkan tarikh dan masanya nanti. Just tunggu je dalam Facebook Suara Merdeka. Okey, terima kasih pada Cikgu Saham dan juga Encik Izzuan kerana berkongsi tentang pembukaan saham. Ingat, yang pertama sekali pergi buka akaun investment bank, lepas tu pergi investment bank dulu. Investment bank dulu. Buka CDS. Buka CDS.
Lepas tu Lantik cari seorang reminder. Carilah reminder, lantiklah siapa. Lantiklah cikgu saham ni saya cakap, dah tak payah cari orang lain lah. Lantik cikgu saham ni macam mana? Nanti dia pergi dekat Facebook dia, cikgu saham fans. Okey. Kontak dia kat situ terus. Lepas tu Ataupun bagi nama dengan Atir dululah yang untuk kelas tu kan. Ataupun boleh tunggu kelas Suara Merdeka, kelas saham bersama Suara Merdeka betul. nanti. Kita ajar terus sekali. Harga RM50 saja untuk tempoh untuk 1,000 orang pertama. Okey. 1,000 orang pertama secara online akan belajar tentang saham secara detail. Macam mana nak beli saham, macam mana nak buat jangkaan, macam mana nak tengok kerugian, untung rugi, semua benda gedebak-gedebuk semua tu lah kan. Alright, okey. Lepas tu, okey, barulah kita boleh berniaga ataupun buatlah trading saham dengan penuh ilmu di dada, supaya nanti bila kerugian tu tidaklah terasa sedih sangat dan bila keuntungan tu bolehlah dikongsi bersama. Alright, okey, sekian saja live at Suara Merdeka bersama dengan Cikgu Saham hari ini. Ingat, baby step saham. Kalau siapa yang nak ulang balik, kejap lagi akan ada balik video ni dekat Facebook. Yang tak faham tentang saham boleh ulang balik video ni. Dan yang paling penting, nanti akan ada kelas saham bersama dengan Cikgu Saham. Alright, sekian saja bersama saya Muhammad Ismail dan juga Cikgu Saham dan Cik Izwan dalam live at Suara Merdeka. Kita jumpa lagi. Ingat, kita ada kelas Cikgu Saham. Yang terakhir, ada hadiah misteri untuk penonton bertuah. Ciao.